Kita sama kita jangan hina menghina. Betul. Tapi sekarang tak tahulah netizen siapa tok gurunya, kita pun tak tahulah. Sebab itu tinggalkanlah. Allah. Kita orang Islam ni tak boleh ada perangai begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya kan. Kita akan mengaji bersama Dato Ustadz Badli Shah Alauddin dari channel beliau ya guys ya. Channelnya itu Badli Shah Alauddin Official. Jangan lupa like, share dan subscribe. Linknya di deskripsi. Tanpa berlama-lama, jom kita mengaji bersama Ustadz favorit kita semua. Jom, let's go. They have something to say, but fool speak because they have to say something. Orang cerdik ni dia bercakap bila dia rasa ada benda yang dia nak cakapkan. Betul. Tapi orang tak berapa cerdik ni bercakap sebab dia rasa dia kena bercakap supaya orang tahu dia datang. Apa benda? Baik tak payah, diam saja. Sebab itu mangkana yu'minu billah wa yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang percaya kepada Allah dan hari kiamat, kalau nak bercakap, cakap je yang baik-baik. Kalau tak mampu, diam saja. Betul. Kita tak boleh tidak mesti jaga mulut. Bercakap pelihara lidah, berjalan pelihara kaki. Bila bercakap rendahkan suara, kalau bergaul rendahkan hati. Jika bermadah lembutkan lidah, kalau berjalan haluskan langkah. Bercakap kalau tak beradab, melangkah pun tak semenggah. Terlanjur langkah di bawah surut, terlanjur lidah bawa maut. Sehingga kan orang tua-tua aturkan, kau nak bercakap dengan orang, kau tengok siapa orang yang kau nak bercakap. Betul. Bercakap dengan orang jauhkan mengenang. Bercakap dengan orang tua banyakkan bertanya. Bercakap dengan anak berlunak-lunak. Bercakap dengan isteri isi mengisi. Bercakap dengan suami ingat mengingati. Bercakap dengan mertua jaga berjaga. Bercakap dengan menantu bertentu-tentu. Bercakap dengan sahabat berhemat-hemat. Bercakap dengan kawan segan menyegan. Bercakap dengan alim berlaku takzim. Bercakap dengan pengulu jagalah malu. Bercakap dengan omak diagak-agak. Bercakap dengan nenek berbaik-baik. Bercakap dengan atuk berelok-elok. Bercakap dengan guru elokkan kelaku. Bercakap dengan tetangga maniskan muka. Apa sebab? Kerana lidah aib terdedah, kerana cakap malu tersingkap. Masya Allah. Maka Baik. Islam mengajar kita, kalau kau tak tahu apa nak cakap, kau diam saja. Artinya menggunakan percakapan untuk kebaikan. Kalau tak mampu, lebih baik diam. Itu orang tua-tua pesan, kerana pulut santan terasa, kerana mulut badan binasa. Allah. Ataupun mazhab lain menyebut, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan merasa. Tak kisahlah. Yang penting, because of the sticky rice, the coconut milk is spoiled. Itu cakap orang putih lagi senang. Sebab pulut santan binasa, sebab mulut habislah pulut itu. Itu budak muda punya pantun. Baik itu Nabi, dia nasihat kepada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni PTD, pegawai takbir diplomatik, dan hantar jadi duta. Apa Nabi punya watikah pelantikan nasihat kepada dia? Hei Muaz, kau jaga semayang, kau jaga jihad, bla 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 bla. Kemudian Nabi jelirkan lidah dia. Terkejut Muaz. Apa menjelir lidah ni? Kuf alaika haza. Muaz, ni kau jaga yang terjelir ni, lidah. Muaz kata, qultu ya Rasulullah, wa innal muakhazuna bima natakallamu bih. Adakah manusia nanti akan diseksa kerana yang terjelir itu, lidah itu ya Rasul? Wa yakubun nas finnari ala wujuhum illa hasaidu alsinatihim. Allah. Nanti manusia dalam neraka dicampakkan dalam neraka kerana benda Allah inilah. Kerana lidah inilah dicampakkan manusia ini dalam neraka. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan sekalian, menjaga mulut ni bukannya perintah Nabi saja. Menjaga mulut ni perintah Allah. Kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah, beriman pada Quran, kita wajib mengamalkan apa saja titah perintah Allah yang ada dalam Quran. Itu janji kita. Betul. Sebagaimana kita rajin berselawat, sebab dalam Quran ada arahan berselawat. Maka dalam Quran ada arahan jaga mulut, kita kena ikut arahan itu. Apakah contoh-contoh ayat yang Allah Ta'ala suruh jaga mulut? Wa qulu linnasi husna.
Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Surah Al-Baqarah ayat 83. Ada tak ayat yang lain? Farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Berilah kepada mereka harta anak-anak yatim itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Surah An-Nisa ayat 8. Ada lagi dalil lain? Ada. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang betul yang menepati kebenaran. Surah An-Nisa ayat 9. Apa dalil lain? Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itu adalah orang yang Allah tahu apa yang ada dalam hati, maka berpalinglah dari mereka dan beri kepada mereka nasihat dan ucapkan pada mereka perkataan yang membekas kepada jiwanya. Surah An-Nisa ayat 63. Ada lagi dalil lain? Ada. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan bercakaplah kepada mak bapak dengan perkataan yang mulia dan sopan santun. Surah Al-Isra ayat 23. Ada dalil lain lagi? Ada. Faqul lahum qawlan maisura. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang menyenangkan hati. Surah Al-Isra ayat 28. Ada lagi dalil lain? Ada. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzawu bainahum inna syaitan kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah kau mengucapkan perkataan yang baik. Sesungguhnya syaitan itu suka bergaduh antara kamu dan syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Surah Al-Isra ayat 53. Ada lagi dalil lain? Ada. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah langkahmu ketika berjalan, rendahkan suaramu bila bercakap, jangan menjerit-jerit. Kalau bercakap telefon, bukan kau seorang ada telefon, orang lain ada telefon juga. Rendahkan suara bila bercakap. Allah. Sesungguhnya seburuk-buruk suara la sautul hamir, adalah suara keledai. Surah Luqman ayat 19. Patut dalam dekat restoran, warung, dalam kereta api, dalam bas kena tampal ayat ni tuan-tuan. Ada orang memang hidup ni mak bapak dia tak ajar agak bercakap telefon satu kampung dengar. Okey. Ada. Engkau seorang je ada telefon. Ni ada pesen baru, dia bercakap video agak dengan isteri dia. Satu bas dengar. Ada ni. Kau buat apa? Dengar pula isteri mak. Tuhan tak membenarkan kau mengganggu privasi orang. Panjang pula ceritanya lah. Quran ni satu ayat ada pun kita kena taat. Apatah lagi lebih daripada 5 dalil yang saya bacakan. Sebab itu menjaga mulut wajib. Sebab segala percakapan kita ni, kenapa Tuhan suruh jaga? Cakap kita ni jadi doa. Allah. Kita takut masa kita bercakap, masa tu tengah waktu mustajab. Jadi kan orang tua-tua dulu, dia kalau marah anak, walaupun anaknya tu nakal macam mana pun, berlari tak duduk diam, dia takkan marah budak itu. Dia marah, tapi apa dia sebut kepada anak-anaknya itu? Betuah punya budak, dia sebut betuah. Dia takkan sebut macam kita sekarang, kau ni berlari macam beruk. Tak ada. Orang tua-tua dulu dia takkan panggil anak dia beruk. Kau tak tidur diam, kau nampak monyet, kau panggil macam monyet. Kalau anak tuan-tuan monyet, siapa bapak monyetnya? Yang tukang marah tu lah bapak monyetnya. Orang tua-tua dulu tak sekolah tinggi, tapi anak tak pernah maki. Betul. Marah adalah rotan ke apa, tapi nak membinatangkan anak tak ada. Dia akan panggil anaknya betuah punya anak. Kenapa dia orang sebut betuah? Walaupun pecah pinggan zaman kita, habis pecah barang, betuah punya budak. Dia minta-minta kita ni, kalau tak jadi orang berjaya pun jadi hebat, berani macam hang tuah pun jadilah. Seolah-olah begitu. Jadi hang tuah pun jadilah. Hang tuah kan tak sekolah tinggi, tapi hulu balang hebat, Panglima Laksmana. Hang tuah. Orang Arab pula, dia lain. Masa saya di tanah Arab, saya tanya ke orang Arab, korang kalau budak-budak nakal, kau sebut apa? Iaitu kami kalau anak-anak nakal ni, kami akan panggil dia Bahlul. Wow, macam cerita P. Ramlee ya.
Saya tanya, kenapa kau maki anak kau? Bukan maki. Ini cerita ilmu untuk tuan-tuan. Jadi Bahlul ni bukan maki, dia kata. Bahlul ni nama seorang yang hebat. Namanya Muhammad Al-Bahlul. Muhammad Al-Bahlul ni nama sebenarnya Wahab Ibnu Amir. Dia pernah hidup di zaman Khalifah Harun Ar-Rashid. Dia meninggal tahun 806 Masehi di Syria. Dia ni dulu yang amat arif hakim. Dia orang cerdik. Dia hakim mahkamah syariah. Tapi dia tinggalkan kehidupan mewah. Dia menjadi orang sufi. Dia orang cerdik, zuhud, orang baik, bijak. Jadi orang minta anak dia jadi macam Bahlul. Jadi Bahlul dalam bahasa Arab bukannya bodoh. Bahlul dalam Arabik maksudnya dia orang yang sengaja, orang yang cerdik tetapi sengaja tak menunjukkan kecerdikan dia. Merendah. Jadi, ya. Dia memang panggil dia Bahlul anta. Tapi terpulanglah pada tuan-tuan nak manggil anak Bahlul ataupun tidak. Kata Hafsan kau balik ceramah mulut makin celupa. Bukan tajuk je pasal jaga mulut. Hafsan kau panggil anak kau Bahlul? Ustaz mana mengajar kau ni? Jem pula tak payahlah, adat kita tak boleh. Sebab kalau sebut Bahlul memang macam cerita Haji Bakhil bin Lebay Kedekut lah kayaknya. Kalau cerita Piramli Bahlul tu memang teruk sangat lah. Sebab itu beda persepsi. Kita kena jaga mulut. Saya melengok sekarang ni masyarakat kita mulut dah tak jaga lagi. Terutama netizen. Netizen ni kita kena nasihat tuan-tuan. Netizen ni kalau kita biarkan makin menjadi-jadi pula dah. Betul. Jadi-jadi sangat. Betul Ustaz. Tak kira lah fake account tak fake account ke, benda tu bukannya AI, orang yang menaip. Ni kita beri nasihat. Mana yang dengar-dengar, tak nak dengar sudah. Segala perbuatan kau menulis, mengecam, mengkeji, mencaci, mengutuk dan sebagainya, semuanya akan ada hukuman. Engkau kata pada orang, kutuk, tak boleh undo dah. Dia tak boleh control Z. Tak boleh. Apa yang kau cakap direkodkan oleh malaikat kiri kanan. Allah. Dan kau mesti minta maaf. Kalau tidak, katalah netizen kata, saya peduli apa ustaz nak cakap minta maaf. Saya tak nak minta maaf. Dia memang kurang ajar. Biarlah saya kurang ajar juga. Ingat, orang yang mencaci dan mengeji, dalam Quran ada satu surah. Surah tu namanya surah Al-Humazah. Saya percaya tuan-tuan di sini semua hafal surah itu. Betul. Apakah ayatnya? Wailul likulli humazatil lumazah. Apa makna wail? Celaka. Allah Ta'ala sebut. Celakalah bagi humazah lumazah. Siapa humazah? Bukan Haji Hamzah, tu lain. Humazah ni pencaci. Allah. Lumazah siapa dia? Pengeji. Quran ni Allah Ta'ala, dia kalau dah sebut wail tu marah betul. Betul. Allah Ta'ala ni maha penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab itu perkataan wail disebut 27 kali dalam Quran. Dalam surah Mursalat yang paling banyak disebut wail, sebanyak 10 kali. Apa maksud wail? Wail ni dalam maksud azab ada 5 kali disebutkan. Dalam maksud doa keburukan ada 4 kali. Dalam maksud kesedihan ada 3 kali. Neraka pun ada disebut wail 3 kali. Ayat Quran sebut neraka wail. Kesimpulannya wail ni dalam bahasa mudah, ni kasar lah sikit, minta maaf ya, cerita jaga mulut tapi terjemah jadi kasar. Wail ni maknanya celaka. Cilakalah orang yang mulut mencaci dan mengeji orang. Allah. Orang yang kurang ajar. Selain daripada surah Al-Humazah, perkataan Hamaz itu juga ada disebut dalam surah Al-Qalam. Hammazim masya'im binamim. Orang yang suka mencaci, yang suka menyebarkan fitnah hasutan, yang berniat untuk memecah belahkan orang. Surah Al-Qalam ayat 11. Perkataan lamas itu ada disebutkan dalam surah Al-Hujurat. Wala talmizu anfusakum, jangan kamu cela sebahagian yang lain. Surah Al-Hujurat ayat 11. Dia ulama buat penafsiran. Apa beza humazah, lumazah? Yang wailul likulli humazah, lumazah. Apa beza? Kata Ibnu Abbas, humazah ni adalah orang yang mengata orang atau mengumpat orang. Lumazah ini pula orang yang mengaibkan orang, memalukan orang. Allah. Sebab itu kita jangan aibkan orang.
Ambil gambar video apa gambar lepas tu sebarkan dalam WhatsApp ke apa ke. Tak boleh. Kita jangan malukan orang, aibkan orang. Mungkin dia buat kesilapan tapi tak perlu dia aibkan. Betul. Netizen jangan menjadi hakim. Kita jangan menghakimi sebelum orang tu dihukumi. Bukan kerja kita. Jangan buat mahkamah kangaroo sesama kita. Jatuhkan hukum itu. Ada yang arif pula dalam netizen ni pula. Saya menjatuhkan hukum. Pancung. Setuju. Apa benda korang ni? Dia panggil kangaroo court dia panggil. Tak boleh. Ada juga pendapat mengatakan humazah ini hina orang guna tangan. Lumazah hina orang guna lidah. Ada ulama kata humazah ini mengaibkan orang secara berdepan. Lumazah pula engkau aib dia daripada belakang. Ada ulama kata humazah ni mengaibkan orang secara terbuka. Adapun lumazah ni engkau mengaibkan orang menggunakan isyarat pada badan kau. Kan kita boleh hina orang pakai senyuman tapi sindir. Betul. Atau pakai kenyit mata. Boleh menghina orang, menyindir orang. Lumazah ni tujuan lain tak ada lain melainkan untuk nak menyakitkan hati orang itu dan nak humiliate, nak memalukan, mengaibkan. Sebab itu tinggalkanlah. Allah. Kita orang Islam ni tak boleh ada perangai begitu. Betul. Lidah bercabang, hati bercupang, mulut manis, hati menengkis, lidah lunak, hati tak cedak, di muka elok, di belakang berkelok, mulut manis, hati bak iblis, mulut ramah, hati menyumpah, mulut memuji, hati mencaci, mulut manis-manis, hati dendam tak habis-habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Kalau bercakap mengulum lidah, kalau berjalan mengendeng tapak, kalau berdepan mengaku teman, bila belakang dia memungkam. Tak boleh. Kita sama kita, jangan hina menghina. Betul. Tapi sekarang tak tahulah netizen siapa tok gurunya, kita pun tak tahulah. Jabatan mufti pun dia belasah tuan-tuan. La ilaha illallah. Pada jabatan mufti ni jabatan yang paling tak mengacau orang sekali. Orang kalau bergaduh dengan pejabat agama, kita tak pelik. Sebab pejabat agama ni di jabatan operasi. Dia ada pengawal kuasa, dia ada urusan nikah kahwin, nak buat kad, tauliah mengajar, dia ada bab apa lagi ya? Pengimbaran masjid, imam dan jadi memang dia ada kaunter. Orang public datang buat urusan. Jadi ada masa kaunter tak ada orang apa semua, memang netizen belasah lah. Bantai, telefon tak berangkat, kad kahwin tak siap-siap, dah kahwin setahun anak seorang, kad pun tak siap. Memang dia belasah lah kita. Tapi jabatan mufti bukan jabatan operasi yang melibatkan masyarakat. Kan jabatan mufti ni apa benda sangat lah kerja dia. Bukan tak ada kerja, ada. Fatwa kerja dia. Apa lagi? Kiblat kerja dia. Apa lagi kerja dia? Falak. Menengok ke bila raya, bila puasa. Lepas tu, fatwa tu banyak lah. Khutbah tu jabatan mufti. Sebab jabatan mufti ni dia seremonial. Dia jaga tuanku, dia jaga orang ulama, jaga alim. Dia tak melibatkan sangat orang bawah-bawah. Tapi sebab netizen sekarang semua mulut pisau parang, semua jabatan kerajaan di belasah, hanya termasuk jabatan mufti. Allah. Dulu dia belasah masjid. Masa zaman PKP. Dia kata imam ni, masa tu kan kita banyak SOP. Banyak SOP. Dia belasahnya tu imam dengan fungsi masjid. Ni semua Freemason, Dajjal, Bill Gates, Leonardo, Cristiano Ronaldo, macam-macam dia basah kita. Semua benda tu apa nama yang cocok vaksin apa? Oh ini WHO. WHO. Ini semua Dajjal, Ya'juj Ma'juj, munafik, macam-macam. Asal Jumaat je juga gitu. Semua imam jadi bodoh sekejap. Kena sumpah dengan jemaah. Dan jemaah 50 Jumaat nak pilih siapa, muka yang sama jelah. Tapi sekarang dia dah tak mengata dah. Sebab dia pun tak datang masjid dah. Tak ada dah. Memang tak nampak dah. Sayup. Tak tahu mana. Nak tak menengok muka orang-orang. Tak ada dah. Sekarang dia belasah jabatan lain. Tuan-tuan perasan nak jabatan mufti? Bukan jabatan mufti saya. Saya cerita semua umum. Dulu jabatan mufti, kalau istiadah raya, semua orang ikut je. Kan jabatan mufti pergi naik bukit. Macam kita Teluk Kemang. Menengok. Okey. Tahun ni raya, esok kan? Sebab ada kelihatan. Hantar keputusan pada penyimpan mahu besar raja-raja. Semua negeri hantar. Sebelum maghrib, sebelum berita, dia akan buat pengumuman. Dengan ini saya mengumumkan esok raya. Julung-julung kali netizen ada tak percaya. Penipu. Kami tak percaya. Kami akan genapkan puasa 30 hari esok. Ini semua jabatan
Taut. Taut. Betul. La ilaha Ada orang illallah. kayak gitu. Puasalah engkau, ikut engkau kata nak raya sudah. Ini yang kita, orang tak percaya kiblat berapa ramai dah. Ya ke ni kiblat ni macam tak betul kiblat ni. Dia guna telefon, dia boleh kata alat kita yang harga ribu-ribu tu lagi kalah dengan alat dia. Tak betul. Tak apalah kau nak bergaduh-bergaduh lah, tapi agak-agak lah. Pilihlah jabatan yang sesuai kalau nak bergaduh. Kenapa kau tak bergaduh dengan Jepam? Sebab tak ada apa yang nak digaduhkan agak. Jepam nangkap ular rumah dia tak ada harta lah. Jangan begitu. Kita ni orang Islam, jangankan sama manusia, dengan setan pun kita tak boleh maki. Ya. Mungkin tuan-tuan first time dengar kan. Setan tu jahat lah. Mana ada yang lebih jahat daripada setan melainkan setan. Setan tu syaitan ni rojim kan. Memang jahat, tetapi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tasubbu syaitana wa ta'awwalu min syarrihi. Nabi pesan, kata Abu Hurairah, Nabi pesan, jangan kau caci maki setan. Aku tak ajar begitu. Habis nak buat apa ya Rasul? Wa ta'awwazu min syarrihi. Yang aku ajar, berlindunglah kepada Allah daripada kejahatan dia. Bukan kau caci maki dia. Caci maki tak pernah menyelesaikan masalah. Kan tadi saya sebut, marah tak menyelesaikan masalah, maki tak menyelesaikan masalah. Kerana perjuangan yang berlandaskan kebencian takkan diredai Allah. Kerana Allah ni sumber ketenangan, keharmonian, kebahagiaan. Tapi yang jadi marah-marah ni setan. Ada satu cerita, sahabat bercerita, kuntu radifun nabi fa'atharat dabbatuhu faqultu ta'isa syaitan. Ada satu sahabat bercerita, aku membonceng haiwan tunggangan Nabi. Tiba-tiba haiwan tunggangan Nabi tergelincir. Aku yang duduk dekat passenger belakang terkejut. Jadi terkeluar daripada mulutku perkataan ta'isa syaitan. Apa artinya? Celaka setan. Ini terjemahan, tak malah kasar sikit ya. Celaka punya setan. Nabi yang duduk depan marah. La taqul ta'isa syaitan. Jangan kau kata celaka setan. Mana boleh cakap begitu? Kenapa ya Rasul? Fa innaka idza qulta zalika ta'azama hatta yakuna mislal baiti wa yaqulu biquwwati. Kata Nabi, ente kalau cakap celaka syaitan, syaitan tu akan jadi bangga. Dia akan membesarkan dirinya, ta'azama. Dia membesarkan badannya sehingga sebesar rumah. Dan dia akan declare depan kawan-kawan setan dia, kau tengok aku hebat tak hebat. Unta Nabi pun boleh tergelincir aku kerjakan. Padahal tak ada kena-mengena dengan dia pun. Allah, jadi kata betul. Nabi, ente jangan petik dia punya nama. Habis nak cakap apa ya Rasul? Walakin qul bismillah. Kau cakap saja bismillah. Fa innaka iza qulta zalika tasaghara hatta yakuna misla zubabi. Kerana bila engkau ditimpa kemalangan ke terkejut ke apa, engkau sebut bismillah, sebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masya-Allah, setan tu akan tasaghara, mengecilkan badannya, hatta yakuna misla zubab, sehingga sebesar lalat saja. Hadis riwayat Abu Daud. Setan pun kita tak boleh kutuk. Ini pula setakat imam tersalah baca, mana boleh kutuk. Setakat ustaz penceramah tersalah hadis, janganlah kutuk. Nasihat menasihatilah. Betul. Kau nak kutuk apa? Tak boleh, saya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tak mengaji. Mana boleh amar ma'ruf dengan cara mengutuk? Mengaji di mana? Kita hatta binatang pun Nabi tak benar kutuk dan cela. Tak benar. Binatang. Ada satu riwayat kata Abu Hurairah, Nabi pesan, iza sami'tum siyahad dikati fas'alullah min fadlihi fa innaha ra'at malakan. Engkau kalau dengar ayam berkokok, mohonlah rahmat daripada Allah, kerana ayam itu sedang melihat malaikat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa artinya? Cerita ni kerana ada sahabat, bila ayam berkokok, dia marah. Barangkali dia nak rehat tidur ke apa ke, ayam tu bising, agaknya marah dia. Jadi agak terkeluarlah maki hamun ke apa ke. Tahu dek Nabi. Nabi kata jangan. Walaupun haiwan ni kau nampak dia berkokok tu biasa saja, tetapi tidak. Haiwan ini ada kebaikan. Dia sedang melihat malaikat. Maka kau berdoalah ketika ayam berkokok. Jadi kita pun bolehlah tuan-tuan, kalau mendengar ayam berkokok,
Tuan-tuan tu angkat tangan berdoa. Jangan baling ni dengan selipar. La ilaha illallah. Hina tak boleh. Saya ulang, ayam bukan kucing. Takutkan pencipta kucing gunakan dalil ni untuk kucing pula. Dia dengar kucing dia miau 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 miau. Dia pun miau 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 miau. Dia kan cinta sangat kucing. Kau janganlah tukar-tukar dalil. Orang kata ayam-ayam je lah. Kucing kau ditukar. Sayang sangat dengan kucing. Bukan bela kucing, bela majikan. Maintenance tinggi betul majikan kita tu ya. Macam-macam kena marah pula pencipta kucing ni kan. Dan kepada netizen, jangan jadi pencela maya. Saya selalu guna istilah pencela maya. Dia mencela secara online. Jangan. Betul ulama pesan, liyakun hazzul mu'mini minka salasan. Hendaklah bahagian seorang mukmin itu dalam 3 perkara. Illam tanfa'hu fala tadurrahu wa illam tufarrihu fala taghummahu wa illam tamdahu fala tazummahu. Kalau engkau tak mampu memberi manfaat, jangan kau bagikan bahaya kepada orang. Kalau engkau tak mampu menjadikan orang bahagia dan senang, jangan kau buatkan orang tu sedih. Dan kalau engkau malas nak puji orang, kau jangan cela orang. Sesama kita janganlah bongkak. Jangan dibangga harta yang banyak. Kalau berpangkat, jangan belagak supaya pergaulan tidak rosak. Ustaz ni apa? Kita ni nak menegur. Kita kenalah tegur kalau dia buat salah. Saya maki tu sebab saya niat nak dakwah. Tuan-tuan, adik-adik netizen sekalian, kalau nak tegur pun ada caranya. Santun menegur menurut alur, santun menyapa bermanis muka. Adat menegur baik-baik, syarak dan adat mesti ditilik. Menegur jangan semena-mena supaya tidak jadi bencana. Menegur jangan menista supaya tak jadi silang sengketa. Sebelum menyapa, tengoklah rupa. Sebelum menegur, tengok dulu umur. Nak menyanggah pun ada cara. Elok menyanggah bawa faedah, buruk menyanggah bawa fitnah. Kalau menyanggah niatnya buruk, ke mana pergi pun orang mengutuk. Kalau menyanggah mendabik dada, orang menyampah, manfaat tak ada. Elok menyanggah bawa manfaat, buruk menyanggah bawa mudarat. Kalau menyanggah mencaci maki, mana pergi pun orang membenci. Kalau menyanggah cara tak senonoh, alamat hidup akan bergaduh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, ceramah daripada Ustaz Badli Shah Alauddin, atau bisa dikatakan Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin. Masya Allah, tabarakallah. Kita boleh ya guys ya mendapatkan banyak sekali ilmu pada kesempatan kali ini. Kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak ya daripada Ustaz Badli Shah Alauddin berkenaan dengan ya mulut-mulut netizen seperti itu ya kan. Dan jangan sampailah kita istilahnya senantiasa menjadi orang yang selalu menghina, mencaci, melaknat, mengumbar aib seseorang. Karena pastilah ya banyak orang masuk ke dalam nerakanya Allah itu karena lisannya, karena perkataannya, karena tulisannya juga ya kan. Karena mulut kalau kita ngomong langsung gitu kan, tapi ditafsirkan oleh beberapa ulama di situ bahwasannya menulis pun dengan kata-kata seperti itu yang menyakitkan seseorang, maka di situ juga termasuk termasuk orang-orang yang menghina, mencaci dan lain sebagainya. Seperti itu ya guys ya. Itu adalah sebuah kejelekan. Jadi jangan sampailah kita seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah Dato Sahibul Fadilah sudi datang ke masjid kami tempo hari. Syukur sangat-sangat. Bella kan. Kalau Ustaz datang dekat masjid-masjid kita dan kita datang kat situ, terbaiklah. Tahniah buat Ustaz Badli Shah Alauddin. Dan ceramahnya bernas walaupun panjang, boleh dijadikan ilmu bagi dunia maupun akhirat. Semoga ceramah dan doa Ustaz Badli Shah Alauddin yang disampaikan ini membuat ramai orang umat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam syurga yang diinginkan atas hidayah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guys ya, kita sudah mendapatkan banyak ilmu, terutamanya ilmu berkenaan dengan lisan. Jadi kita kena menjaga mulut kita. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya ya sebagaimana disampaikan oleh Dato Ustaz Badli Shah Alauddin,
Ya kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apabila barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya kan? Falyakul khairan, maka berkatalah baik ataupun diam. Jadi kalau tidak ada kata-kata baik yang akan muncul di dalam lisan kita, mulut kita, maka sebaiknya kita diam saja. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.